Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ada? Sehat. Malaysia ada sehat lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mr. Zizan. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz jemput saya Ustaz. Apa khabar Zizan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Zizan dah start kelakon dah Ustaz. Duduk mana Zizan? Kita ada rumah ada Kuala Lumpur. Okay, oh. Ustaz kita bawa beli biskar di Bronten macam Ustaz. Okey. Jangan cakap sen. Baik. Kita dah live lagi tak? Ketubik dah ni? Dah lagi. Dah lagi. Oh, si baik. Alhamdulillah. Tubik dah Ustaz. Tubik dah. Dah cabut pula lu belakang. Kita mula dah. Kita mula dah. Nyembur belah ni. Baik, sila Ustaz. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertamanya terpuja pada malam ni, malam merdeka, dapat bertemu dengan dua watak penting dalam negara kita. Yang pertama, murabbi berjuta-juta umat, Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Dua-dua orang ni tak payah kita beritahu lagi dah, tak payah kita nak perkenalkan lagi dah. Yang keduanya, ni baru balik Mekah Pesengang ni. Baru balik Mekah saya. Nampak Pesengang baru balik Mekah ni. Jubah hitam, piyah putih. Ke Ustaz Azhar pergi jubah ke Zizan tu? Dah, dia beli sendiri. Beli sendiri. Sebab biasa je jubah Ustaz, biasa je pakai wanita semua. Malam ni kelabu. Jadi takut pergi ke Zizan malam ni. Bikin Zizan pakai hitam mana ni. Okey. Dia beli sepi Ahli tu. panel yang kedua kita je ialah Zizan Razak ataupun nama dia Rahizan Razak. Masya Allah, orang tak payah nak sebut lagi dah. Bila sebut Zizan ni, sejak duduk KL, orang dungu je Ustaz. Orang dungu je Zizan ni. Orang Teluk Lipat tu je Zizan. Bila pergi Kuala Lumpur, orang Kuala Pasir. Orang dungu je Ustaz, tapi bila pergi Kuala Lumpur, dia glamour Ustaz. Apa gitu? Jadi raja lawak lagi, pelakon lagi, penyanyi lagi. Habis. Dia peluk belaka Ustaz dia. Anugerah. Anugerah. Tu dia. Alhamdulillah Ustaz. Okey, alhamdulillah pada malam ni kita santai-santai Ustaz Zizan. Malam ni kita santai-santai. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya untuk teman-teman alam maya kita insya-Allah, untuk kita sama-sama menghayati kemerdekaan dan juga hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan satu ayat yang Allah sebut, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman. 31 kali Allah Ta'ala ulang. Maksud nak beritahu banyaknya nikmat yang Allah beri pada kita. Di antara nikmat itu ialah nikmat merdeka.
Tu dia. Jadi soalan Ambo ni moderator je, Zizak. Relax Zizak Nampak macam cute dahi dapat Zizak. Relax. Lama dak cakap agak. Jadi kena relax. Kalau filem KL Gangster baru sama. Dekat Melayu dah lah. Okey. Zizak, sebelum kita lebih lagi bincang, Merdeka ni, yang pertama sekalinya banyak pandangan lah. Kau tanya ustaz, jawab lagu ni. Kalau petani, lagu ni. Orang hok kait sawit, lagu ni. Orang hok buat motor, lagu ni. Cerita merdeka dia tu. Pandangan Zizak lah. Tu dia. Secara santai. Apa makna merdeka? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka ni pada saya lah, pada pandangan saya. Hak saya tengok kalau merdeka ni, kalau setakat merdeka luar orang duduk yoya tak guna kot pada saya. Dalaman yang paling penting. Sebab kalau saya tengok dalaman ni, kita kadang-kadang dalam secara tak sedar kita dijajah dari segi psikologi, kita dijajah dari sudut pemikiran kita dijajah dari sudut benda-benda yang diinput daripada media sosial dalam tak sedar. Jadi kalau kita luar orang saja merdeka, kita kata Malaysia ni merdeka, tapi dalaman kita secara personal kita dak ubah lagi, kita dak pergi ke arah penghijrahan ke tempat-tempat baik, saya rasa itu belum cukup kemerdekaan dalam diri kita lagi. Wallahualam. Pendek sangat. Pendek. Kalau Ustaz Azhar nak cakap, kita jangan banyak sangat. Okey, baik. Comel Zizak. Zizak ada nak cakap, nak tanya apa ke Big Boss dulu? Dah. Kita beri Ustaz lu tanya. Kita tambah-tambah sikit je. Tak cukup kita tambah. Ustaz Azhar tu dengar balik tu. Kita tambah tu. Allahu Akbar. Zizak, filem hak terbaru kenapa Zizak? Filem terbaru. Saya, kalau ikutkan sekarang ni, saya dekat 2 tahun duduk kerja sebenarnya. Sebab dah boleh syuting filem. Syuting filem lah 2 tahun lepas lah. Lepas tu wayang tutup, itu tutup, ini tutup. Jadi tak boleh nak syuting, tak boleh nak benda. Jadi itulah saya banyak buat kerja-kerja amal tu. Alhamdulillah saya dengan Ustaz Zahid tu dapat bersama. Sama juga dengan Menteri Agama kita itu. Alhamdulillah. Jadi saya banyak fokus untuk benda-benda charity. Masya Allah. Syuting tak boleh, tapi tak apalah, pada saya ni mungkin time saya ataupun peluang saya untuk dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan peminat-peminat saya sebelum ni yang menyokong saya. Sebab mungkin hari ni mereka susah, mungkin satu hari saya susah, dia orang tolong saya, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz Azhar dengar tak tu? Dengar. Terkesima juga kan. Terkesima. Itulah Ustaz. Allah hebat Azizah ni. Allah. Okey, Ustaz. Kalau secara basic lah Ustaz. Pengalaman Ustaz banyak kuliah dengan muslimatnya, kuliah dengan orang mudanya, sebagainya. Pandangan Ustaz dulu. Tadi Zizang cukup berenah apa hak Zizang khabar merdeka tu. Pandangan Ustaz pula, mukadimah dia, merdeka ni mana Ustaz? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan tahniah pada pihak penganjur, iaitu yang di bawah kerajaan negeri Terengganu dan yang saya hormati moderator yang terkenal, Ustaz K kita, dan sahabat karib saya, saudara Zizang Razak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberi sedikit sumbangan buah pemikiran untuk kebaikan umat Islam di tanah air kita Malaysia. Baik. Kemerdekaan maknanya bila diulah oleh kebanyakan orang, maknanya negara itu dijajah, kemudian penjajah balik meninggalkan negara itu tanpa jajahan lagi. Maknanya diserahkan negara kepada rakyat terpatang. Itulah biasanya kalau orang ulas tentang merdeka. Yang saudara Zizang sebut tadi, kemerdekaan yang bangsa batin, yang bangsa dalaman. Itu dalam bicara tasawuf. Comel. Jadi kita nak tahu sebenar-benar merdeka kalau ni sebuah negara ataupun tanah air. Kita lihat sejarah kita. Sejarah bumi ini yang mula-mula duduknya ialah Nabi Adam dengan Siti Hawa alaihi wassalam.
Dua ni diturunkan ke bumi yang menjadi bapa asas daripada nenek moyang keturunan manusia, dua ni lah. Belum ada Amerika, belum ada Afghanistan, belum ada negara-negara yang kita tengok sekarang ni, ada lebih kurang 180 buah negara, belum ada lagi. Turun ke bumi sebagai Abul Bashar, bapa segala manusia. Makna pada masa ni tak ada negara yang dijajah, tidak ada yang menjajah. Jadi sebagai Rasul, sebagai Nabi yang pertama, yang berketurunan, yang keturunan dia itu dibimbing untuk mentauhidkan Allah. Itulah, kalau kita balik sampai ke situ, kita akan fahamlah sebenar-benar kemerdekaan kalau kita nak kaitkan dengan tanah air, nak kaitkan dengan penjajah dan sebagainya. Jadi hidup manusia di bumi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah buat Nabi Adam, belum turun ke bumi, aku nak jadikan manusia mula-mula dengan Adam, kemudian berkembang menjadi ramai, fil ardi, di bumi kita ini, khalifah, sebagai pengganti Allah, iaitu membawa tauhid, mentauhidkan Allah, dan semua balik kepada menggunakan hukum Allah ataupun berhukum dengan syariat Allah. Jadi sebab itulah ulama-ulama menyebut, kita pendekkan cerita, bila dah panjang masa daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, berlakulah pencerobohan kemerdekaan yang hakiki. Sebab pada zaman Adam alaihi salam sampai ke zaman Nabi Nuh, semuanya menyembah Allah, semuanya patuh pada peraturan Allah. Kemudian datanglah permulaan syirik kepada Allah, membelakangkan bertuhankan Allah pada zaman itu, tidak mahu menggunakan peraturan Allah. Jadi kemerdekaan yang paling hakiki ialah manusia kita ni sekarang ini balik kepada kita keluar daripada taatkan makhluk, balik kepada semula taat kepada Allah. Kita keluarkan diri kita, kita lepaskan diri kita daripada memperhambakan diri sesama makhluk kepada memperhambakan diri kepada Allah. Sama ada di sebuah kenegaraan, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai anggota keselamatan, semuanya taat kepada Allah, maka itulah makna merdeka. Bukanlah maknanya bebas sebebas-bebasnya, sebab kita diturun ke bumi, tidak ada pilihan, ja'ilun fil ardi khalifah, mesti melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita sudah lama tidak melaksanakan perintah Allah, daripada lapis atas sampai lapis bawah, kemerdekaannya ialah kita balik semula untuk taat kepada Allah. Maka itulah merdeka. Negara itu taat kepada Allah, negara itu merdeka. Rakyatnya taat kepada Allah, rakyat itu merdeka. Bagi saya lah. Mudah-mudahan begitu, insyaAllah. Masya Allah. Mr. Zizan. Saya. Lain. Kalau Big Boss jawab ni, jeliga molek. Orang lain jawab juga, Zan. Jadi molek. Aduh. Betul. Aduh, aura apa, ubat apa yang makan, tahu Zan. Aduh. Jadi jelas. Ubat tu anugerah dia. Allah bagi ke dia. Aduh gerak. Ustaz, betul. Saya nak tanya kau Ustaz. Maknanya sekarang ni saya pernah dengar, maknanya kalau katakan sambutan merdeka atau perayaan ataupun kita sebut sambutan birthday, kita tengok maknanya ada setengah-setengah kata maknanya kita sambut apa-apa pun, perayaan pun kita sambut gunakan api. Lepas tu kita ibarat kata kita telah diceroboh oleh satu orang kata ideologi, which is kita nak gunakan api juga. Bila kita sambut perayaan gini, ada bunga api. Sambut perayaan gini, bunga api. Sambut New Year, ada bunga api. Happy birthday pun kena tiup api. Amalan gitu kena Ustaz rasa? Pada pandangan Ustaz. Adakah sebab ada setengah pendapat, mana itu antara psikologi, kita berbalik kepada ajaran Majusi, which is sembah kepada api. Baik. Dia penggunaan api ni, dia ada kalanya harus. Dan ada kalanya makruh. Dan ada kalanya haram. Jadi tugas ulama-ulama ini untuk membahagi-bahagikan hukum ini, yang mana
masakah dia jadi haram kita guna api, masa mana dia jadi harus tidak berdosa. Kalau kita kata tak boleh guna api, itu tak betul. Sebab sebelum elektrik kita ni baru 120 tahun. Sebelum tu menggunakan api. Rumah raja mana pun dia menggunakan api. Saya pergi ke istana Siak. Istana Siak di Bengkalis di Riau sana. Jadi istana tu tahun 1810. Jadi belum ada elektrik. Jadi walaupun dia punya chandelier, lampu dia tu chandelier yang harganya kalau sekarang juta-juta ringgit lah, dibuat di Belgium untuk istana tu. Dan di dalam setiap lampu dia tu ialah pelita menggunakan api. Jadi kalau kita kata tak boleh guna api, itu tak betul. Sebab tu kalau kita ni orang awam, kalau kita dengar satu-satu benda semua tak boleh, ataupun kita dengar satu-satu hukum semua boleh, dia ulama dia gitu tidak. Dia bahagikan dengan dalil, dengan nas supaya kita tidak celaru. Jadi kalau menggunakan api pada tempat, pada perbuatan, pada pekerjaan yang tidak ada sebarang nas yang melarangnya, pokoknya harus. Sebab asalnya hukum kita ni antara boleh dengan tak boleh, antara halal dengan haram. Maka al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asalnya semua perkara adalah boleh berlaku. Illa ja'ad dalilu ala khilafi, melainkan datang satu dalil mengatakan tak boleh. Jadi kalau kita nak kata dia nyalakan api dalam rumah, boleh ke tidak boleh? Kalau tidak ada hukum yang melarang, maka hukumnya asal boleh. Tetapi bila ada hukum yang melarang, baru boleh kita kata haram atau makruh. Nampak? Jadi tengok penggunaan. Ketika Saidina Umar masuk di dalam apa benda ni, buat kerja dalam masjid, dia nyalakan pelita. Pelita tu menggunakan pelita kerajaan. Masa tu Saidina Umar adalah khalifah besarlah, pemimpin tertinggi. Dan menggunakan minyak kerajaan punya. Kemudian datang anak dia Abdullah radhiyallahu anhu nak cakap dengan ayah dia. Jadi bila tanyanya Umar, mu nak cakap ni hal keluarga ke atau hal negara? Allah. Jadi jawabnya anak Abdullah bin Umar, bukan hal negara, wahai bapaku, hal keluarga. Lalu bila dengar hal keluarga, dia tiup pelita. Jadi gelap. Kerana takut nak guna minyak untuk peribadi, untuk keluarga, untuk kroni. Syahid kita ni, moral of the story, kita nak bicara ni ialah masalah api tu, penggunaan api. Jadi hukumnya menggunakan api ni satu manfaat bagi manusia. Jadi tak boleh senang-senang kita nak kata haram guna api dan sebagainya. Tetapi kalau Rizan tanya tadi macam agama Majusi. Agama Majusi dalam rumah dia mesti nyalakan api. Kalau tidak nyalakan api, dikira orang tu orang fasik. Dan kalau padam dan dia tidak nyalakan semula, bermakna ada benda buruk akan berlaku. Kerana mereka ni sembah api. Jadi kalau kita tiru bubuh api dalam rumah, sedangkan kita sudah pakai metode, nak ada nyala api macam tu, pokoknya haram. Kerana meniru perbuatan orang Majusi. Tapi kalau rumah kita blackout, tak ada nak bayar bil kena potong, kita nyalakan api supaya nak jadi cerah. Pokoknya harus. Tak ada masalah. Begitu dengan potong kek. Bila kek ni bukan hak satu agama, bukan hak satu budaya bangsa. Maka ulama menjelaskan kek adalah hak universal. Semua orang ada kek. Jadi bila potong kek hari jadi, tidak haram. Lilin dia? Tapi bila kita nyalakan api di atas kek, atas makanan, itu adalah budaya yang mesti dalam agama lain. Itu yang dilarang tiru. Jadi bukan semua tak boleh, bukan semua boleh.
Nampak. Jadi macam kita beli satu kereta mahal lagu mana pun, dia ada Ferrari. Kita naik Ferrari ke, kita naik ke nari ke, mahal mana pun kereta kita lalu atas jalan. Dia bukan semua jalan kita boleh masuk dan bukan semua tak boleh. Itu Islam, dia kawal kita. Itu juga dengan penggunaan api tadi. Cuma yang saya nak sentuh lah, kalau dalam sukan ni Zidane, Olimpik lah, dia akan nyalakan api. Dia nyala dan dilarikan oleh atlet kebangsaan ataupun siapa-siapa yang tertentu terpilih, larikan api dan api tu tak boleh padam dan kemudian dinyalakan pada obor dalam stadium dan selama mana sukan itu berlangsung tidak boleh padam dan dia hanya akan dipadamkan setelah selesai sukan. Itu daripada agama Yunani Greek lama. Itu dia. Jadi sebaiknya kita buangkan adat tu. Nampak? Itu dia ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sebab kalau kita tengok Wikipedia, sejarah history melarikan api ni memang daripada zaman orang Yunani. Olimpik yang pertama mereka beragama Majusi. Kerana memuliakan Tuhan api, dilarikan api itu dan dinyalakan pada obor. Siapa yang sengaja padamkan haram bagi agama dia. Jadi kalau benda macam tu kita buanglah. Bukan semua daripada barat itu haram dan bukan semuanya halal. Jadi Islam ini macam peraturan. Maksudnya ini yang saya cuba maksudkan ni, maknanya jajahan dari sudut kemerdekaan, dari sudut pemikiran kita yang kita tidak sedar. Kita dan kita bila kita sedar pun kita masih lagi mempertahankannya. Allah. Itu silap. Kalau kita tak tahu lain. Ni bila diberitahu pun masih kita tak boleh nak terima. Kenapa? Kerana kita sudah di-set, mind kita set gitu dah. Boleh lah. Kalau semua tak boleh, susah lah. Sebab ni saya cerita pengalaman saya lah. Tapi saya dah ingatlah kesom dia. Tapi terlibat dengan Ustaz Azhar lah. Maknanya ada pernah satu hari tu, saya repost berkenaan dengan Ustaz punya, saya tak tahu Ustaz wallahualam, Ustaz punya komen, tapi Ustaz daripada Ustaz Azhar dia tu situ. Maknanya sambutan tentang Valentine ni jangan disambut sebab dia begini. Saya ambil repost. Lepas tu salah seorang daripada rakan saya sendiri, saya terkejut. Dia kata, cakap dengan Ustaz kau relax je lah, dia kata. Janganlah sampai benda ni tak boleh, dia kata. Saya pun terkejut lah. Sedangkan saya nak share ilmu. Sebab saya balik-balik, saya tengok dekat YouTube, Ustaz kata Valentine ni, Valentino lah yang meninggal lah, semua sambutan hari kemerdekaan orang-orang Kristian, semua benda. Maknanya ada dalil dan juga fakta daripada Ustaz. Valentine tu nama Fadli. Saya cuba share benda ni. Maksudnya dia cuba pertahankan. Dia cuba kata, relax lah. Kau cakap dengan Ustaz kau, janganlah sampai macam ni. Dia kata. Tapi saya kata, maknanya jajahan orang kata kemerdekaan begini yang kita belum keluar lagi. Yang kita sedar tapi cuba pertahankan macam Ustaz Kabur. Itu saya takut. Tapi pada saya buat hak saya buat dah. Saya share dah apa yang ilmu Ustaz share dengan saya. Itu lepaslah bagi pada saya. Sebab manusia ni, Lidang, dia bila dilatih dan dia paksa untuk latih benda tu, dia akan tak terima benda lain. Kalau dalam, Lidang pernah kita tengok lumba anjing? Ada aja tengok YouTube aja tengok lah. YouTube, okay. Lumba anjing ni, dia ada arnab tepi tu. Arnab tu patung je. Arnab tu akan lari dulu. Jadi dulu dia buka gok dia, ada anjing yang tak lari. Lepas tu oleh kerana ada anjing yang tak lari, terpaksa dia buat arnab pakai mesin lah, dia akan pusing. Arnab tu ke depan dulu. Dia akan kejar. Jadi kalau anjing jenis lari ni, tak ada arnab pun dia lari kok. Faham. Memang anjing tu lah tu. Jauh tu dah. Jauh. Ustaz kita tengok mana lumba anjing kau? Nak tahu kau? Saya Ustaz K lagi tengok. Dia hantar gambar saya. Saya boleh tangkap. Alah, kita pula dah.
Dapat model dia pakai tanjok tu. Ambil Oh, Tanjung ni gati orang muda saya. Orang muda kata pakai tanjung ni malam merdeka kata dia. Itulah betul. kita pakai piyah malam ni pakai piyah putih. Kadang-kadang piyah hitam. Tapi dia takut Ustaz Kim malam ni pakai serban. Rupa Ustaz Kim pakai tanjok. Tanjok tu. Tapi Tanjung tu. bila kita ingat bangsa kita macam pakai tanjok, pakai baju Melayu, inilah benda-benda yang membantu kita kasih kepada bangsa. Allah. Sebab kalau kita tak kenal, kita tidak cinta. Bila kita tidak cinta kepada bangsa, maka kita tidak akan mempertahankan bangsa kita. Ustaz, bahasa Melayu Ustaz, bahasa Melayu ni 100% Ustaz asalnya Islam. Maksudnya kalau Melayu tu Islam. Ada dua bangsa di seluruh dunia ni semua 100% Islam Ustaz. Yang pertama Pashtun. Kabilah Pashtun. Pashtun Afghanistan Afghanistan. Yang keduanya Melayu Ustaz. Hebat Melayu kita Ustaz. Hebat. Yang sebelum kita pergi jauh Rizal, sebelum Rizal tengok muka Ustaz K pakai tanjok tu, teringat ke siapa Rizal? Dah mari. Betul tak? Tengok Rizal. Nampak macam apa pendekar Mustar. Akak kain tu Ustaz. Allah. Oh ya. Alah pagak. Okey, sebelum kita jauh Ustaz. Saya suka tengok orang pakai tanjok gini. Kalau di apa benda ni di Riau, Laut. Riau Laut di apa benda ni di dekat Bengkali sana. Semua kalau ada nikah kahwin, bukan kata pengantin pakai. Ramai hadirin pakai. Mereka masih mempertahankan lah. Mana macam tahun 70-an dulu Said. Ya, betul. Masya-Allah. Kalau didaik tu. Didaik tu adalah ibu negeri umat Melayu. Masya-Allah. Didaik. Saya dah sampai didaik. Di Pulau Lingga. Pulau Lingga ini dulu kerajaan Empire Lingga dan Johor, Pahang dan Riau. Masya-Allah. Di sana kalau kahwin mesti berpantun. Leloh. Ustaz, sebelum kita Ustaz, ni ada komen daripada penonton Ustaz. Ya. Komen pada penonton, kita pakai share, kita pakai sebarkan ilmu ni. Ada orang tanya, saudara Zizan kita, Mr. Zizan. Dia pakai wifi apa hak comel sangat gambar ni? Orang tanya ni. Wifi, pakai Maxis je, tak ada benda orang. Ya ke? Dia kata cerah sangat gambar ni kata. Ya ke? Baik. Gambar dia sejadah dia. Sejadah. Allah. Sejadah. Okey. Kita balik semula kepada Zizan sekejap Zang, di penghayatan Hari Kemerdekaan untuk orang muda-muda. Biasanya kalau merdeka ni, kalau hari merdeka kalau di Terengganu ni Ustaz Zang, orang muda siapa ketua suka belaka. Nak tengok orang baris ada jawatan baris macam-macam warna pakai baju Melayu macam-macam. Tu sukaan. Jadi makna hari merdeka ni sukaan tengok perbarisan tu. Jadi pendapat Zizan untuk orang muda-muda ni macam mana yang sesuai untuk kita menghayati rasa pengorbanan orang lama-lama tu tentang kemerdekaan ni. Silakan. Pada saya dia sangat penting lah. Pada saya sangat penting. Sebab kalau kita dah ambil tahu, kita dah tahu benda sejarah negara kita. Kalau kita tengok akhir-akhir ni pun, mana benda-benda yang tak perlu dia orang pertahankan.
Walaupun benda tu melibatkan bangsa dan juga agama kita. Ada few benda lah kan. Tak kisahlah dari sudut melibatkan agama ke, melibatkan bangsa ke, ataupun negara kita. Dari sudut orang kata patriotik lah. So diorang pun tak kisah, diorang lebih kepada K-pop, lebih kepada benda-benda luar negara, filem-filem luar negara, diorang lebih pada gitu. Jadi bila ada Hari Merdeka ni, sometimes orang secara tidak langsung ataupun secara langsung orang jadi ambil tahu. Orang tak tahu jadi nak tahu apa ni merdeka ni sebab apa. Jadi secara tak langsung dia orang study sejarah-sejarah sebelum ni. Tetapi kalau kita ikutkan 2 tahun lepas, kita boleh duduk dekat dataran merdeka, kita duduk patah, semua nak tengok orang baris itu memang sangat, orang kata sangat memberi kesan yang besar lah. Satu, keakraban. Kita boleh jumpa orang kita tak kenal, kita boleh bantu bisnes, kita boleh orang kata mengenal sejarah-sejarah yang kita tak tahu. Lepas tu mengerakkan antara kita dengan bangsa lain pun, dengan bangsa kita pun sekali, kita akan rasa patriotik tu tinggi. Dan bila ada patriotik secara tidak langsung, silaturahim antara kita kuat. Tetapi bila jadi gini, bila jadi pandemik ni semua benda, bukan bermakna kita tak perlu ambil tahu. Pada saya ini time untuk kita duduk atas jadah. Kita nak lebih merdeka. Kita punya perjuangan hari ni bukan merdeka dari sudut kemerdekaan seperti sebelum ni, tapi kita nak merdeka dari pandemik ni. So kita merdeka ini, kita sebenarnya kita berperang sekali lagi. Dan merdeka kita pula kali ni saya rasa lain lah. Saya tengok kesan dia sangat-sangat lain. Bukan saja pada saya, pada rakan-rakan artis saya lain juga. Pada orang-orang lain juga. Maknanya sebelum ni mungkin kita tengok ya. Saya dah kata korang lah. Saya kata pada diri saya. Tapi tahun ni dia jadi lain. So bila hari merdeka, sebab sebelum ni saya pernah buat dengan Ustaz Zahab. Kemerdekaan kita dulu lebih daripada 100,000 orang mari kita punya event tu Ustaz di Shah Alam. Tapi kali ni kita tak boleh. Tapi bila saya dapat offer kali ni, saya tak mau lepaskan peluang. Kemerdekaan kali ni saya nak share benda-benda yang saya rasa memberi kesan hidup saya, ilmu-ilmu daripada Ustaz Azhar, ataupun benda-benda yang ingin ditanya daripada orang lain kepada saya. So untuk orang muda, kemerdekaan ni sangat besar dan sangat-sangat perlu sebab dia akan orang kata cerita yang kita ambil tahu hari ni, kita akan bawa kepada anak-anak cucu kita masa hadapan. Sebab kalau kita tak ambil tahu, kita tak ada benda lah. Kita tak ada benda, maksudnya yang saya cuba apa? Kita tak ada kekuatan, keakraban. Kita punya patriotik kepada negara kita. Ni beli tanah jual. Ni ada PT jual. Mana kita tak ada kekuatan. Dulu kita dijajah. Kita kena sayang ini bangsa kita, ini tradisi kita, ini ilmu kita, ini orang kata kita punya makanan-makanan tradisi kita. So kita lepas ni kita akan jadi lebih sayang sebab kita ada knowledge. Once kita tak ada knowledge, kita tak rasa benda tu ada demand. So pada saya ini sangat penting kepada orang muda, dia orang pula ambil tahu apa itu erti kemerdekaan. Sebab bukan senang dia orang nak fight ketika tahun 1957 tu nak jadi merdeka, nak suruh kita senang gini. Takkan kita nak biar gitu, takkan kita tak appreciate, takkan kita tak cerita kepada anak-anak cucu kita masa akan datang. Jadi selebihnya Ustaz Azhar sambung. Gitu. Aduh. Pandai Ustaz ni. Dia pasti bola Ustaz. Pasti bola. Yang Dizang sebut tadi betul. Alhamdulillah. Sebenarnya buah fikiran Dizang ni tak mudah juga. Allah. Belajar Ustaz. Jadi tak rugi kita jemput dia malam ni. Tak rugi. Bukan semua orang boleh cakap macam dia cakap tadi. Allah. Walaupun cara perubahan ayat itu tak penting sebenarnya. Tapi point tu sampai apa yang dia nak khabar tu kita faham. Yang itulah yang kita nak sangat. Kemerdekaan ini biarlah kita semua bukanlah sekadar gantung bendera dan berarak dan sebagainya. Tapi kita menghayati bagaimana kemerdekaan itu, bagaimana susahnya nak dapat merdeka, bagaimana bezanya nikmat orang sekarang dengan nikmat orang yang dijajah. Benda-benda macam ni kalau kita tak fikir dah, kita tidak ada patriotik, tak ada semangat, maka siapa-siapa boleh ambil negara kita pada masa akan datang. Siapa nak ambil, kita akan ikut je. Asal senang cari makan sudah. Benda tu akan berlaku.
Kerana apa? Kerana itulah semua benda yang berkait dengan cintakan negara, patut benda ini diulang-ulang dalam TV dan sebagainya. Kalau pihak swasta tak apalah, mereka memang nak buat duit untuk satu-satu rancangan dan sebagainya tak. Patutnya pihak pemerintah kerajaan kena banyak. Setiap hari mesti ada cerita pendek ataupun rencana atau maklumat bagaimana kita susahnya sebelum merdeka, bagaimana cara kita nak merdeka, bagaimana pejuang-pejuang kita terkorban kerana menuntut kemerdekaan dan sebagainya. Benda ni kena tunjuk semua kepada rakyat supaya benda ni sebati dengan jiwa rakyat. Jadi benda ni tak berlaku sekarang. Kita sebagai rakyat je lah hanya beri buah fikiran dan sebagainya. Maksudnya kerajaan banyak kena tekankan benda-benda macam ni. Bila rakyat itu kasih kepada negara, mereka akan mempertahankan negara. Kalau kita rapat sangat dengan kawan kita, kita kasih dekat dia, kita akan pertahankan dia daripada orang yang nak khianat dia. Tapi kalau kita tak suka dah dia, mampu mu kata tak peduli aku. Tak, apa ni, bila kita tengok dalam kitab Ibnul Ishaq, Ustaz, dia sebut alimu auladakum bimaghazin nabi. Ajarlah anak kamu tentang peperangan Nabi. Maksudnya susahnya Nabi. Mula perang umur 55. Makna kita nak eceng dah. Tapi Nabi mula perang baru. Makna gelah tu. Makna comel Ustaz. Mungkin ramai Ustaz duduk, saya duduk belajar kan. Ada tak cerita yang memang Ustaz tersentuh dengan kemerdekaan Ustaz? Ada tak? Untuk kita share. Kalau Ustaz dengar cerita-cerita yang tu. Dia begini, bukan saja hero-hero kita, bukan saja yang berjuang pada 1957. Tapi sejak daripada tanah Melayu ini dijajah 15 Portugis, siapa berjuang? Nah, ribuan tentera Islam, ribuan tentera Melayu terbunuh. 2 kali peperangan dengan Portugis. Portugis mari serang 2 bulan boleh dapat Kota Melaka. Kemudian beberapa bulan lepas tu Raja Melaka susun angkatan tentera buat serangan untuk rapah balik. Itu ribuan tentera Melayu meninggal dunia. Itu titik mula daripada sejarah moden kemerdekaan yang sepatutnya bukan 1957 saja zaman komunis dan sebagainya, tapi daripada awal. Kalau kita baca sejarah bagaimana mereka membuat meriam, menyusun kapal-kapal baru, melatih pemanah-pemanah baru untuk rapah balik Kota Melaka tu. Sejarah Raja Haji yang duduk di Pulau Penyengat Riau, bagaimana mereka berperang di Padang Henry Geni tu. Dekat Melaka tu sekarang Henry Geni. Di situ pertempuran berlaku antara tentera Islam Tanah Melayu ni dengan tentera Portugis. Penjajah. Dan ribuan yang syahid. Raja Haji Fisabilillah tu, dia tu syahid di Henry Geni itulah. Dan ditanam pada waktu, ditanam di situ. Dan diarahkan gali balik jenazahnya, dibawa balik ke Riau untuk disemadikan di Pulau Penyengat. Dan saya sampai di makam dia. Allah. Di Tanjung Pinang ada satu pulau macam Pulau Duyung depan tu, Pulau Penyengat. Situ ada komplek pemakaman raja-raja yang meninggal yang dululah, yang dalam sejarah, termasuk Raja Haji. Jadi terbunuhnya di Melaka, di Padang Sekolah Henry Geni tu. 300 tahun lepas. Dibawa balik untuk disemadi. Ni semua ni rentetan ni semuanya lah sepatutnya yang kita cerita selalu kepada bangsa Melayu kita supaya mereka faham. Bila mereka faham, mereka akan hormat kau orang. Bila tak faham orang lain bersusah payah, tak ada nak hormat kau orang. Bila siapa saja dia boleh kutuk, dia boleh kritik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia tidak ada rasa nak hormat kepada orang, kerana dia rasa dunia ni mudah. Dia beranak tu ada air kotor, ada Coca-Cola, semua ada belakang.
kita. Begitulah dengan zaman Belanda pula, bila Portugis tukarkan tanah Melayu dengan Belanda, Belanda ambil alih, Belanda serah pula pada Inggeris. Nah, berlaku Perang Dunia Kedua, masuk Jepun pula meretah 5 tahun sini, masuk balik Inggeris menang sampai 9. Semua itu beribu-ribu pejuang yang mereka menyusun strategi, mengambil tentera, melatih tentera, terbunuh, terkorban, syahid dan sebagainya. Ratusan tahun, 1511 mula sampai ke 1957, ribu-ribu pejuang. Bagaimana mereka dalam keadaan hidup di zaman dahulu, mereka bangun, mengangkat senjata untuk mengambil balik tanah air. Itulah rentetan sejarah orang-orang yang sebenarnya yang berkorban besar sehingga kita dapat merdeka 1957. Jadi saya nak ambil satu cerita, rasanya tak adil lah satu cerita. Kan cerita yang lain lebih banyak lagi. Nampak? Jadi semua mereka ini sebenarnya adalah pejuang-pejuang kita yang patut kita tulis dalam Facebook. Patutnya ada pakar-pakar sejarah bentangkan setiap hari, buat filem-filem pendek. Sekarang filem short movie cukup mendapat perhatian ramai di YouTube. Buat yang berkait dengan sejarah, yang apa ni, yang apa benda yang komersial lah. Hak sejarah mesti ada. Jadi tidaklah semuanya komersial. Ya, akhirnya kita lupa siapakah kita lupa bagaimana kita, nenek moyang kita dulu bersusah payah untuk berjuang sampai mati dan sebagainya. Nampak tu ada mesej tu, Zang. Nampak tu Ustaz ada mesej ke Zizang tu? Ada mesej. Ada mesej. Betul, ada mesej. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalang lah, tapi dalang lah. Mana dalang. Deep lah. Ustaz ni. Kita merdeka ni tak? Sebenarnya ada lagi negara yang belum merdeka. Dan ada lagi negara yang baru merdeka. Ustaz tahu tak negara yang paling baru merdeka? Dia merdeka tahun 2011. 2011? Baru lagi lah. South Sudan, Ustaz. Dia baru merdeka. Sudan Selatan. Sudan Selatan kan ada konflik dengan negara Sudan asal. Walaupun itu negara Kristian, tapi kita nak cerita di sebuah kemerdekaan. Itulah kalau kita buka dalam Google mana pun yang latest merdeka South Sudan. Yang 2000 ke atas lah, tahun 2000 ke atas banyak negara yang baru merdeka. Kita 1957 sebelum 60 tahun lebih dah. Yang tahun 2000 ke atas tidak. Kosovo. Tu Kosovo baru dapat. Okey, ada soalan Azam nak tanya Ustaz? Ya. Tak, soalan ni. Hak pasal tengah kecoh ni, kita keluar daripada kemerdekaan. Hak tengah kecoh ni kata. Okey. Ada kes ni, suami dia kata pada isteri, dia, kalau awak ambil vaksin, awak akan jatuh talak kata. Dalam saya dengar bini dia pergi ambil vaksin diam-diam. Kau mana Ustaz? Kes tu Ustaz. Ustaz ada dengar tak ini? Saya ada dengar tapi ayat dia lain. Kau ni. Ustaz cerita sikit. Penjelasan ni. Saya tak dengar daripada suami. Saya tak dengar daripada isteri. Saya hanya baca daripada post-post orang. Dia orang print screen. Dalam print screen tu. Jadi jawapan saya bukan mengikut apa yang dilapah oleh suami. Jawapan saya ialah apa yang ada pada print screen. Okey, comel. Okey? Kalau suami dia lapah lainlah jawapan dia. Jadi dalam print screen tu, dia kata isteri dia, oleh kerana suami tak suka vaksin, isteri dia pergi senyap-senyap vaksin. Okey? Selepas suami dia tahu, suami dia pun katalah. Suami dia nak kata ni supaya isteri dia tak pergi vaksin dos yang kedua. Mengikut print screen tu.
Bukan mengikut lapas suami. Saya tak tahu, saya tak dengar, saya tak kenal suami dia. Sebab tu banyak kan jadi fitnah, Zang. Saya jawab ikut soalan. Bukan ikut wakil yang berlaku. Betul. Kadang wakil benda yang berlaku lain, soalannya lain. Saya jawab ikut soalan. Jadi ada orang petikai. Tak ada petikai, saya jawab ikut soalan. Jadi dalam prinsip tu kata, suami dia kata, nampak, if you ambil vaksin, kalau ambil vaksin, kalau if ambil vaksin lagi, if tu kalau lah. Kalau ambil vaksin lagi, jatuh talak. Okey? Kalau kata macam tu Didang, tak jatuh talak. Tak lagi lah. Tak. Sebab yang jatuh talak jikalau engkau ambil vaksin sekali lagi selepas ini, maka engkau jatuh talak. Mesti kata engkau. Kalau if ambil vaksin jatuh talak. Ayat itu tergantung. Bila tergantung, tidak ada kekuatan untuk meleraikan pernikahan. Oleh kerana pernikahan ini diikat dengan kuat, dengan wali, 2 saksi dan ijab qabul yang didengar oleh hadirin, dan nak cabut pula pernikahan ini mesti dengan lapas yang jelas juga. Jadi if ambil vaksin lagi jatuh talak. Siapa yang jatuh talak? Tak clear. Kalau awak ambil vaksin lagi selepas ini, awak jatuh 1 talak contoh. Itu jatuh kalau ambil vaksin. Sebab tu ulama kata, suami dia kata kuat lagu mana pun, talak 3 tak jatuh. Siapa yang kena talak? Saya talak, tak jatuh juga. Awak talak betul lah. Awak talak siapa? Awak 5 talak, tak jatuh juga. Sebab nampak? Kena faham. Aku cerai, tak jatuh. Yang jatuh aku ceraikan kamu. Jatuh. Baru clear. Ni aku cerai. Dah sendiri. Okey, Rizal. Okey, faham Ustaz. Tapi kalau nasihat Ustaz agak atas benda-benda gini, apa yang berlaku gini maknanya, kita tak tahu addiction ke benda itu memang sangat sensitif lah. Tapi kalau permainan-permainan macam ugu lah, kita kira benda ni ugu. Gitu Ustaz rasa okey ke dok kepada orang-orang hok kahwin dah ni? Dia begini, bila kita berkahwin, ada satu hukum datang atas pasangan itu. Iaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau bertunang tak ada hukum tu. Bila dah berkahwin, mana manusia ni satu laki satu puang. Masing-masing ada hati. Masing-masing ada perasaan. Masing-masing ada kehendak. Jadi kadang-kadang kehendak itu ijma', maka tak ada masalah, sepakat. Tapi kadang-kadang perasaan itu, kehendak itu kontras, tidak bersamaan. Dalam bab tidak bersamaan, maka suami dimenangkan. Kerana itu isteri kena taat kepada suami pada perkara yang tidak haram. Itu satu kena ada hukum. Kemudian pula masalah yang berlaku pada antara suami isteri tentang vaksin dan talak ini kita tak tahu. Yang sampai pada kita adalah print screen yang ditaik oleh orang, disetting oleh orang kedian guna Photoshop dan sebagainya. Mungkin ada lapah yang tertinggal dan ada sebab-sebab lain yang kita tak tahu berlaku sebelum dia lapah itu. Jadi kita hanya menghukum dia. Kita seronok hukum. Pam. Yang belah suami, perang. Yang belah ini, perang. Itu kita punya hobi sekarang. Kita tak tahu apa masalah yang sebenarnya. Dan orang sekarang ini bukan maknanya dia suka benda yang tak baik, dia nak ulah tu. Panjang-panjang. Dia akan
share, dia akan like, dia akan macam-macam. Dan kan Allah Jadi haramkan kita duduk, bukan kata cari, kita jumpa aib orang pun kita dah usah caralah. Cuma dari segi Masya Allah. hukum, saya khabar ni dari segi hukum. Kalau suami itu dia melafazkan taklid dengan perbuatan. Perbuatan itu boleh dipilih oleh isteri. Sama ada nak buat atau tidak. Maka taklid itu sah. Nampak? Contohnya dia kata ke isteri dia, kalau awak pergi lagi ke rumah si fulan, jatuh satu talak. Nampak? Itu isteri ada pilihan. Yang ni nak pergi pun boleh, tak mau pergi pun boleh. Maka taklid itu sah. Tapi kalau taklid yang tidak ada pilihan, itu tidak sah. Contoh, suami kata, lepas pada saya cakap ni, kalau awak bernapas, jatuh talak. Jadi itu. Jangan lah. Tak mau jatuh talak. Jatuh ke harang tak tak? Jadi isteri tadi kan dia ada bilang, kalau aku pergi pula rumah si fulan jatuh talak, baik aku tak pergi sebab aku sayangkan perkahwinan. Kan dia ada pilihan. Jadi dalam bab vaksin ini, mungkin suami itu dia tak suka isteri dia pergi ambil vaksin kerana dia menganggap vaksin itu benda yang berbahaya bagi dia. Jadi kalau ada begitu, sepatutnya pihak isteri memujuk suami. Pujuk suami, beri penerangan dan sebagainya. Dan minta penjelasan kenapa, mana bukti yang benda ini memudaratkan dan sebagainya. Dan itu pun kata setengah ulama, kalau benda yang mengancam nyawa, maka suami hilang hak. Nampak? Contohnya kalau dua-dua jatuh dalam, dua-dua jatuh dalam laut, ataupun isteri jatuh dalam laut. Kemudian ada orang lepas pelapung. Yang lepas pelapung dia tu boyfriend lama dia. Jadi suami dia kata kalau mau ambil pelapung tu, jatuh talak. Nampak tak? Dia sakit hati. Jadi dalam bab ini, perempuan itu kata ulama, kalau dia tak pandai berenang, wajib dia ambil pelapung. Maknanya dia tidak berdosa derhakakan suami kerana menyelamatkan nyawa. Jadi kalau dia mengambil rawatan yang pada pandangan pakar-pakar perubatan, itulah cara yang terbaik untuk menjaga nyawanya dalam keadaan pandemik dan sebagainya sangat bahaya sekarang, maka dia sudah menunaikan satu kewajipan, iaitu tadawau, Nabi kata berubat. Sekejap Ustaz. Berbalik pada tadi, hak berenang dia. Kalau dua-dua tak pandai berenang, siapa dia patut harus ambil? Dua-dua tak pandai berenang. Itu jadi Titanic lah. Tenggelam lagi. Aduh. Dah ada Rizang ni, cakap-cakap ni pandemik ni cocok tak lagi? Saya baru sebelah hari bulan rasa lagi. Saya baru sebelah hari bulan rasa lagi. Okey, Rizal Pfizer ke Sinovac je? Saya Sinovac. Oh, Sinovac. Ya Ustaz. Pasal jadi pucat muka. Okey. Ustaz, apa di hak yang anti-vaksin ni Ustaz? Anti-vaksin ni memang nampak hak yang tu pegang kuat sungguh Ustaz. Dia kata anti-vaksin ni karuk kata dia. Oh, berat juga Ustaz nak beri penerangan Ustaz. Yalah. Ada seorang, kita jumpa Ustaz. Ada seorang. Memang ia kerahkan sungguh. Ia kerahkan kata, dah usah nak cerita apalah, kata dia, karuk belaka vaksin-vaksin ni kata dia. Allah sudah. Dia kata dah tak apalah. Kita pakai tangan lah Ustaz. Yalah. Dia ramai macam-macam vaksin Ustaz orang ni. Yalah. Okey Ustaz, ada apa soalan untuk Ustaz lah? Ceria molek. Amun apa Ustaz Azhar malam ni ceria Ustaz. Ceria malam ni. Alhamdulillah. Ustaz cocok lagi. Alhamdulillah. Amun sesat dah Ustaz. Dua dah. Dua dah. Sinovac. Dua dah. Alhamdulillah. Ustaz K cocok ni kerana takut COVID ke atau nak pergi makan kedai?
Pandang tu. Aduh. Kita ikhtiar, Ustaz, ikhtiar lah, ikhtiar. Ikhtiar. Tu je lah. Tapi ramai nak pergi Kedah, Ustaz. Ramai pergi Kedah. Yelah. Ya. Oh. Dah 2 tahun rumah buat agak. Betul, Ustaz. Menangu Baru lah. ni kan, bila sesar 2 jarum tu kan, 2 suntikan tu, dia pergi kedai kopi, dia pergi kedai kopi, Ustaz. Allah suka. Lawah kata dia, lawah. Padahal rumah minum air juga, Ustaz. Tapi tak sedap, Ustaz, air kata dia. Yelah. Dah kawan. Dia minum kedai ni, dia jelira kita minum. Sebab pandangan tu luas. Kata orang kan. Minum rumah ni faham-faham. Kita baru nak minum, bini lalu depan. Jadi air tak sedap, jadi tak sedap. Bagi lawa Cuba tak lah. kena, jadi cuba tak kena. Kalau lalu dengan senyum manis tu lah apa. Ni dengan muka dia nak marah. Tu yang jadi lega boleh minum Kedah tu. Allah Akbar. Ada tak apa Okey, Zang, ada pun tanya Ustaz lagi, Zang? Nanti Zam tu nak kahwin-kahwin gitu. Saya kahwin ke Ustaz? Dah kahwin lagi. Kahwin Zang kan? Dah kahwin lagi. Mana kahwin lagi? Salah tu. Oh, gitu. Tu je lah. Manis lagi ya, Ustaz. Dah manis lagi ya, dah manis lagi ni. Masya-Allah. Saya nak kahwin dah. Itu start kereta dah pergi. Start kereta dah pergi. Duduk sini. Duduk jalan-jalan. Saya duduk jalan. Yang nak pergi minat. Milih apa? Kena tak? Milih sangat. Ustaz cari kot seorang Ustaz. Ada anak-anak yatim bagi ada kita. Tedak tu kau. Yang kita cari kan tak mampu pula. Kita tengok Kita tengok horsepower 500 horsepower, down payment comel. long lulu bagi. InsyaAllah. Dia tak tahu bimbang ni dalam bab kahwin ni. Sebab dalam Islam ini, orang beriman yang mati tak dalam kahwin, dia akan kahwin juga di syurga. Allah. Subhanallah. Kahwin pula ramah pula Ustaz Kahwin pula ramah pula. Ramah. Yang tak dalam kahwin di dunia akan berkahwin di syurga. Itu Allah. Disebut di ulama-ulama. Jadi di dalam tak bimbang Yalah. Secara kahwin. Buat tenang saya pun alhamdulillah beres je maknanya tak ada tekanan. Kadang balik bila nak kahwin. Dulu mari kau serabut lah ni saya senyum aje. Tak nak mikir. Kalau kahwin dia dah jadi cepat tua. Tu juga tu. Tengok Ustaz K tu. Tua. Tua daripada usia dia. Aduh. Kena marah tak tahu apa. Pada saya pandang saya gini je Ustaz. Pada saya sekarang ni yelah orang tanya nak kahwin orang mana saya boleh jawab saya jawab, mana saya nak jawab saya senyum je lah. Tapi pada saya ada tanggungjawab mak ayah saya lagi, maknanya ada benda-benda yang mungkin saya rasa dah achieve lagi. Itu satu. Yang seterusnya mungkin ada benda-benda yang belum saya sesar. Jadi saya sesarkan. Pada saya walaupun saya tak ada isteri, tak ada anak mungkin hari ni, kita doa yang baik-baik lah masa terdekat. Tapi banyak benda-benda lain yang Allah bagi. Nikmat-nikmat lain yang Allah bagi. Macam saya malam ni saya boleh bercakap dengan Ustaz K, Ustaz Azhar. Ini nikmat-nikmat besar ni. Orang lain semua nak jumpa Ustaz Azhar. Tanya kalau jumpa Ustaz Azhar kisah lah itu hari ni. Mana saya boleh cakap, boleh bersembang, boleh berkongsi itu. Termasuk dengan orang-orang besar, dengan ulama-ulama lain. Saya fikir-fikir dulu saya ni orang biasa je. Sekolah pun tak pernah sekolah mana dulu. Maknanya tapi Allah bagi saya jadi Zizar Razak ni. Bagi platform hari ni. Jadi saya betul-betul bersyukur. Jadi bila orang tanya Zizan bila nak kahwin, saya pun senyum je. Saya tahu nikmat-nikmat lain banyak Allah bagi ke saya. Saya bersyukur je. Allah. Itu yang terbaik. Allah. Terima kasih Ustaz. Doa saya. Berkat Ustaz Azhar ajar tu. Masya-Allah. Ustaz Azhar idola saya. Saya Allah. dengar tu. Kalau bagus yang
baru ni maknanya banyak lah benda saya nak tahu. Hukum bela kucing lah saya Google. Ustaz Zah, baru ni ada orang tanya saya bercakap dengan orang Kristian baru ni. Dia kata kitab awak pun dikumpul secara tidak jelas juga. Saya pun Google. Saya tengok kat Ustaz Zah punya YouTube. Ustaz Zah pun terang. Mana sahabat-sahabat dikumpul sahabat-sahabat dengan Sardina. Ya Ustaz, dengan Sardina. Maknanya saya dapat ilmu situ. Jadi secara tidak langsung dengan secara langsung saya dapat ilmu daripada Ustaz Zah. Terima kasih Ustaz Zah jadi guru saya Ustaz. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu penting Ustaz, teknologi Ustaz. Ya. Tu pentingnya teknologi. Alhamdulillah. Contohnya beliau pandai urus dan juga guna insya-Allah. Okey, seterusnya Al-Fadhil Ustaz, ni ada tu soalan ni Ustaz. Soalan budak-budak muda ni Ustaz. Kadang-kadang tu ia main tepi hati, main gurau Ustaz. Apa hukum kita remove seseorang dalam Facebook kita ataupun grup WhatsApp atau lain-lain? Ni Ustaz. Ni panggil budak-budak Ustaz. Zizan pernah tak kena gitu? Zizan pernah tak kena gitu? Ada juga. Ada juga kita. Ada? Ada kadang-kadang kita hujung-hujung bulan katanya, Zang, pinjam PT kat sekali, kita buat lambat nak reply. Ya buat tak sekarang, padahal kita tengah kerja. Berasa juga tapi nak buat mana. Tapi rasa lega lah. Dah ya pinjam PT. Mana tak ni? Aduh. Okey, sila Ustaz. Dia begini. Apa saja tindakan kita, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan kerja, apa tindakan kita ni sebenarnya bergantung pada niat. Kalau kita delete dia daripada Facebook kita, sebab benda yang memang benda itu dibolehkan. Contohnya dia dah meninggal. Jadi kita delete lah. Itu boleh. Atas tujuan kita. Dan kadang-kadang kita delete seseorang, kita remove daripada grup kerana untuk menolak mudarat. Kerana kalau dia ada ni jadi mudarat, dia suka baloh, dia suka maki hamu korang. Kadang-kadang awak masuk gambar-gambar tak patut tengok. Am orang dah. Jadi caranya kita remove. Kenapa? Kerana untuk kebaikan. Maka itu boleh. Kaedah kita Islam, ad-dararu yuzalu. Benda hak mudarat, hendaklah kita buang. Tak ada kira siapa dia. Kalau mudarat, kita buang. Dia begitu. Jadi kadang-kadang, kerana kita sakit hati. Padahal salah kita tuan page. Itu kalau kita remove, kan kita yang salah. Kita tengok tujuan. Ada sebab musabak dia. Macam saya, dalam page saya dah bagi tahu admin, mana-mana mari maki, buat tak kenal orang, mudah nak provoke sebagainya, delete. Sebab kita tempat ni nak belajar. Orang tak mau tengok, tak mau jadi balah dan sebagainya. Biar jadi bersih. Jadi itu hak kita sebagai tuan. Kalau kita admin group, itu kita rumah kita yang buat group itu. Kita buang dia bukan kerana dia betul kita salah, tapi kerana dia salah. Dia memudaratkan orang lain. Kita buang dia. Anjing, ayam mari berok atas tangga kita, takkan kita tak boleh halal rumah kita. Betul. Jadi atas niat kita. Dia bukan putus silaturahim. Cuba tidak. Silaturahim ini benda yang adik-beradik dan sebagainya. Kita menolak mudarat. Kita menolak. Mesti patut mengajar. 3 orang sahabat Ustaz kan? Ingat tak? 3 orang sahabat perang mana? Perang Tabuk. Yang lambat hadir masa pengangkat tentera Rasulullah ke medan Tabuk. 3 orang lambat. Ingat Ustaz? 3 orang lambat ni. 50 hari. Turun ayat. Tak benar tegur. Padahal bukan mereka ini menentang perjuangan Islam. Lambat mari ada kerana kebun, ada kerana barang jualan. Lambat mari tentera Islam sudah berangkat ke Tabuk. Nak pergi perang. 3 orang ni kena tinggal. Dan bila balik, tak benar tegur. Dipulaukan. Betul tak Ustaz? Ya. Di pulau kita pulau 51 hari kata satu riwayat.
Oh. Dok tegur. Siapa ada salam pun dok jawab. Padahal mereka sahabat Nabi. Kerana apa? Kerana islah. Nak jadi baik. Nak jadi model. Jadi kalau kita drop orang, kita delete orang yang tak bagus kerana nak jadi baik orang lain, itu hukumnya haram. Jadi gitulah Ustaz. Tak kira lah di media mana, Instagram ke apa dah. Kalau mengarut, kita boleh buang. Tak ada masalah. Bukan orang panggil itu silaturahim, tidak. Kita jaga. Kereta kita orang ada batu depan kita, alih batu. Motosikal kita naik kucing takut kekal, kita ambat kucing. Benda mudarat kita boleh alih. Gitu Ustaz. Betul. Setuju. Okey. Okey, Zang, ada apa tanya Ustaz? Saya tengok dulu. Ada soalan-soalan kumpul ni. Sekejap. Tapi soalan-soalan Ustaz tanya belaka dah ni. Tak ada soalan lah saya. Tadi ada soalan tapi tak ada dah soalan. Maknanya Ustaz tanya belaka dah. Ustaz ada soalan lagi nak tambah. Saya bayar belaka dah. Selesai. Tak dulu Ustaz. Allahu Akbar. Dia antara kita comel hak Tuhan apa ni susun kita malam ni sekarang ni merdeka dengan hijrah Ustaz. Makna bulan hijrah bulan merdeka. Jadi di antara hak yang laluan yang paling susahnya Ustaz nak berubah lah Ustaz. Nak berubah. Tu macam-macam pasal nak berubah. Kawan ni memang nak berubah dah Ustaz. Tapi oleh kerana kawan-kawan hok dia duduk sai dulu tu, wak nganyi ke dia. Tu dia. Akhir dah jadi berubah Ustaz. Orang tanya, dah apa dia hukum orang hok yang sekat orang nak berubah tu ke mana? Baik. Dia biasalah bila kita ni nak buat benda yang baik, bagi kita mestilah mestilah mudah sebab kita nak buat benda yang baik. Tapi hakikatnya sebalik. Kita nak buat benda yang baik, ada halangan. Kita nak jadi baik, ada orang marah. Kita bercakap benda yang betul, orang marah. Itulah dipanggil dunia. Sebab tu dunia ni dia tak sama dengan akhirat. Dunia ni danik, benda yang sangat dok pakar. Kalau Terengganu dok pakar. Orang putih panggil very dok pakar sungguh dunia ni. Kita buat benda molek marah. Kita ubah hadis pun dia kata kita lebah. Kita ambil ketikan ulama dia kata dia panggil kita ustaz. Dia nganjing. Jadi kalau kita nak faham, itulah tugas para nabi. Kerana itulah nabi-nabi ni yang paling susah. Inna asyadul bala al-anbiya. Yang paling teruk kena uji, nabi-nabi. Tengah semayang orang lepon haji uta, perut uta tak belakang. Pergi di Taif. Oleh kerana di Mekah orang tak mau terima, pergi di Taif. Orang pelakon batu. Kena bahan kepala nabi, darah sampai ke keting darah. Dah kita benda sangat sebab itulah kita kena fahami apa benda ni, halangan-halangan. Semua ni benda ni susunan bagi dipanggil pagar-pagar yang bila kita lopak pagar tu, kita lepas, itulah syurga Allah. Allah. Lepas tu kata al-jannatu hufat habib makari. Nampak? Nabi kata syurga itu dipagar dengan benda-benda yang kita tak seronok, tak best. Halangan tu lah, tak best. Kita lepas benda yang tak best, halangan ni, itulah syurga Allah. Saya dulu masa mula-mula belajar kan. Dulu rambut panjang ni tak, rambut panjang. Ada semua cerita, ada. Main tak tahu ke benda. Jadi bila kita start belajar agama,
kita pakai baju macam tu guru kita. Dia pakai jubah, kita pakai jubah. Dia pakai piyah, kita pakai piyah. Dia simpan janggut, kita simpan janggut. Padahal jahil dah tahu benda ni Zang. Baru start saja. Jadi kakak piyah ni lalu nak sapa daripada Suran ni, lalu balik. Bila sapa kat kawan-kawan tahu dah nak pergi minum air kawan, 100 meter pergi cabut dah piyah ni. Takut kena kata. Jadi kutuk. Dia kutuk. Dia panggil tuan peti lah apalah apa. Tuan peti mari dah. Jadi Tuan peti tu tak? Cabut piyah bola cek. Okey apa. Itu halangan-halangan. Benda tu sebenarnya normal je. Benda biasa. Tak ada masalah pun. Dan dia orang pun bukan kata siapa nak katok kita dan sebagainya. Saja je. Kata mulut kita boleh harung Lizang. Boleh harung. Betul. Lain ada kata tu kita jadi COVID jadi apa. Takut kau. Jadi siapa yang nak buat emosi je. Kita nak buat benda yang baik, benda yang betul. Lepas tu ada orang yang kata, biar dia. Manusia ni 3 jenis mulut. Satu kata yang baik. Satu kata yang baik. Satu diam. 3 tu. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, kata hak molek atau diam. Jangan kata hak hidup. Jadi mulut dia 3 tu. Jadi bila kawan-kawan sindir kita sebenarnya kita pun nak bulau dia tak boleh kok pasal dia kawan kita. Bukan senang nak dapat kawan. Nak dengan 2-3 patah dia dengan anjing kita nak ban dia siang ke dia. Dia kawan kita kan, sahabat lama kita. Jadi dia tak faham lagi, kita faham dah. Kita nak buat benda baik, dia kutuk, biasalah. Itulah adab kawan. Betul. Dan kita terus buat kebaikan, akhirnya dia akan rasa insaf. Last sekali. Tapi kalau kita nak tunggu kerja dengan kita anyuk. Kita nak semayang ni semua orang masuk surga kat gini, naknya kawan-kawan lain. Kita pun nak jadi semayang. Allah. Dah lah nanti dia ambil. Betul. Kadang sungguh saya kan. Gimana Jang? Yalah, sungguh betul Ustaz kata. Macam saya kerja dalam bidang industri ni lah. Industri hiburan kan. Kadang orang tengok kita ni gitu semua. Jadi yelah macam ke mula-mula dulu ada kau hari cendeng, ada kau hari kita semayang. Tapi bila kita duduk semayang-semayang, jadi segang nak semayang depan kawan-kawan. Kau mungkin dok semayang. Jadi kita tak tahu dia semayang ke doh ke dok semayang lagi ke. Jadi kita pun jadi malu. Last sekali dok tahu nak buat benda apa. Tapi kadang-kadang ada juga kita pun bawa sejadah maknanya. Maknanya ada kau hari fikir-fikir, Allah hari ni gaji masuk. Nak orang kata kita nak bersyukur pada Allah. Kita bawa sejadah kita. Mayang ke Zang? Saya tegur. Lah kali dengar mereka muka dah tahu nak buat kan. Tapi betul lah Ustaz punya soalan tu, Ustaz punya jawapan tu saya rasa clear lah. Jadi pada saya kadang terkanang juga nak semayang, kek orang kata nak tunjuk lah tu semayang. Kalau tak semayang, tak semayang ke orang kata. Jadi sebab salah lah sekali. Jadi nak buat benda baik orang kata macam Ustaz perangai. Kalau dah buat benda baik, dah sampai bila nak jadi gini pulau. Tak tahu. Kita tahu nak tuju mana kadang-kadang. Stuck juga kadang. Kita buat orang kita lah. Biarlah dia kata apa pun. Betul. 2 tahun Zizang buat charity kan. Ambo pun ikuti jugalah. Perasaan Zizang. Perasaan Zizang sejak apa dia makna menceburi kata bidang charity ni. Dulu mungkin sibuk kan, tak ada dia COVID ni. Dia COVID ni jadi menyebab kita dekat dengan charity ni. Perasaan Rizal ataupun apa yang boleh kongsikan kepada audiens. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kali ikut charity ni memang sebelum ni pun saya orang kata every year, every month kadang memang saya dekat lah. Tapi bila ada COVID ni membuatkan saya lagi rasa kasih kepada orang-orang. Sebab dia orang sebelum ni
saya pun tak tahu nak jawab guana. Allah bagi saya rezeki dan juga anugerah gini. Which is dia orang support minat saya Google cerita pasal saya, DM tanya itu tanya ini, tengok cerita saya. Kadang-kadang saya tengok cerita saya, doklah sedap sangat mana pun. Tapi dia orang duk gila-gila saya. Tapi bila jadi gini dengan orang kata rezeki yang Allah bagi kat saya ni, saya rasa salah diri saya ni. Kalau saya nak turun jumpa dia orang. Bukan saya nak bagi duit ke benda ke semua benda. Pada saya jumpa dia orang sebab baru ni isu yang paling membuatkan saya rasa betul-betul tertekan. Saya sendiri tertekan bila terlibat dengan orang start bunuh diri. Minggu ni, esok, lusa. Kalau baru ni, mula-mula mak bunuh anak dulu. Dia gantung anak, lepas tu mak pula gantung diri. Jadi saya jadi Allah Akbar, guana ni. Saya kau boleh nak jumpa. Saya pun pernah tengok Muhammad Ali dulu. Dia pernah pujuk orang daripada bunuh diri. Maknanya saya rasa macam peluang ni mungkin saya rasa Malaysia janganlah rasa susah sangat. Janganlah rasa siapa nak bunuh diri. Dia orang kadang-kadang bukan tak ada duit. Dia orang ada duit. Tapi dia orang terkanang. Sebab lepas COVID orang tu mati, orang ni mati. Kadang-kadang hok tak ada COVID lagi, start awal-awal dah bunuh diri sebelum kena COVID. Jadi pada saya nak tunjuk diri sebab saya tahu itu adalah depression, anxiety disorder. Dia punya stress level tinggi. Dia panggil super stress. Doktor panggil. So pada saya, kalau saya as a comedian, Allah bagi saya satu orang kata aura positif, bukan positif COVID, aura positif yang mungkin orang tengok saya orang senyum dah. Saya rasa saya nak guna lah tempat yang seharusnya, tempat yang sebaiknya. Sebab bila saya turun baru ni, macam saya jumpa Ustaz Azhar pun ni di Terengganu. Gandak tanya pun bagam dia Gandung nak tanya. Orang tengok, Zizang, Ustaz. Jadi saya tengok orang ceria. Maknanya itu salah satu orang kata ubat pada dia orang. Senyuman pada dia orang. Mungkin itu rezeki. Sebab kita tengok kisah Nur Aiman, Ustaz. Saya itu, kita tengok kisah Nur Aiman, sahabat Nabi yang buat Nabi ketawa sama dulu. Walaupun sahabat-sahabat dia lain nak kata sama Nur Aiman ni. Tapi Nur Aiman ni menceriakan Nabi, menceriakan Rasulullah. Jadi sama juga dengan saya, bukan kata saya macam Nur Aiman. Maknanya saya rasa, baik saya gunakan tempat sebaiknya daripada melalaikan orang sebelum-sebelum ni. Mungkin sebelum ni ada kalau saya buat siapa suka selok pada ingat nak sembahyang, kemudian saya tak tahu. Saya kata, gana nak minta maaf dengan Allah ni kata. Tapi bila ada peluang ni, ada platform gini, saya rasa inilah tepatnya. Jadi saya turun Terengganu, saya nak terima kasih juga kepada MAPIN, saya nak terima kasih kepada Dr. Sani, Ustaz Azhar, Menteri Agama kita, kerana sudi orang kata bersama-sama saya menceriakan orang Terengganu. Tapi bila jadi gitu, saya rasa lebih ada ruang besar lagi kepada hati-hati lain yang juga berminat nak buat macam saya. Saya pun harap dia orang gunakan populariti dia orang ke tempat yang jalan yang betul. Itu doa saya, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, sejuk rasa. Allahu Akbar. Ustaz, inilah rahmatnya Ustaz tukar Ustaz tu, jubah hitam dengan kelabu ni. Tukar malam ni Ustaz. Aduh. Dari Malang asing jubah ni. Tengok baju Ustaz Azhar wanita kan hitam ke macam Ustaz Azhar. Aduh. Ni beli Mekah ni. Kita pergi umrah itu kita beli tu. Ramai. Ni. Macam kilat wallet lah. Kilat wallet. Lain kali beli lah saya selang. Boleh Ustaz. Boleh, tak ada masalah Ustaz. Tak ada masalah. Boleh. Allah. Ustaz Azhar, ada soalan masuk ni Ustaz. Dia kata tadi tu dia suami lafazkan cerai kalau pergi vaksin pula kan. Ni pula dia tanya soalan ni Ustaz. Guana pula kalau suami tipu isteri. Suami pula tipu isteri. Said. Tipu ni? Apa makna tipu? Suami tipu isteri. Suami tipu isteri. Tipu isteri. Kata dok nikah lagi tapi nikah dah lain. Jadi nikah dah. Tu. Nikah dah. Lepas tu dia ada kata tak nikah lagi? Dah Ustaz, dia nikah dah Ustaz. Tapi dia tipu isteri dia kata tak nikah lagi. Jadi soalan dia?
Soalan dia, apa hukum suami tipu isteri? Ingat ke lepas kata dak nikah gitu jatuh talak ke tak? Point kita nak tanya tu. Okey. Kalau semata-mata tipu ni, asalnya tipu ni dilarang. Mamnu, dilarang tipu. Melainkan 3 perkara kan. 3 perkara dia boleh tipu. Ya, Zam? Kena suruh kita jawab je. Boleh. Kita jawab je lah, Ustaz. Boleh. Minta maaf je lah daripada dia. Minta maaf je dengan bini tu. Kahwin je. Bijak Zam, bijak. Kan Ustaz? Okey, sila Ustaz. Dia tipu ni memang dilarang. Lawannya berkata benar. Lawan berkata benar, itu yang disuruh. Dusta, nipu. Al-ikhbaru bima yakhaliful waqi'. Kita memberitahu perkara yang berlakunya lain daripada itu. Itu tipu. Jadi ada kala tipu ni memberi mudarat kepada harta orang. Memberi mudarat tipu itu kepada maruah orang. Itu dosa besar. Dan ada tipu yang tidak dosa besar. Contohnya dia tipu dia dah pergi satu tempat padahal dia tak rugi lagi. Itu dosa kecil. Pasal tak ada orang rugi apa pun. Contohnya orang cerita bab salji, dia cerita saya gila main salji dulu New Zealand. Itu kata orang tipu itu dosa kecil. Sebab dia tak merosakkan harta benda orang, tak mudaratkan orang. Dia wadah seko dia je. Tapi kalau tipu bini ni dalam bab perkahwinan haram. Tak boleh. Sebab orang isteri ni dia berjasa kepada kita. Dia sanggup berkahwin dengan kita. Dia sanggup berpisah dengan keluarga dia, duduk dengan kita. Kok dia kita tipu dia. Kalau tipu benda kecil lain, ini tipu benda besar yang boleh menyakitkan hati dia. Sebab itulah tak boleh. Memang pernikahan awak tak ada luar apa, tetap sah dengan isteri kedua, tapi jangan tipu. Kita ikut kahwin dua itu, poligami itu katakannya setengahnya sunnah. Tapi menipu dalam hal itu bukan sunnah. Kenapa kita tipu? Sebab kita tak berani nak berkata benar. Tak berani. Bila tak berani itu maknanya tidak mampu. Ustaz, Nabi dulu dia nak kahwin seorang lagi, dia khabar tak ke bini-bini dia, Ustaz? Mana? Rasulullah. Dia khabar. Dan dia isteri dia diberitahu berkahwinan Nabi. Semua perkahwinan diberitahu. Kalau berkahwin dulu esok beritahu. Boleh buat kahwin dulu baru bagi tahu, Ustaz, gitu? Isteri Nabi lain. Isteri kita ni kalau kahwin dulu kau pergi ngamuk. Betul dah, Ustaz. Habis kita isteri Nabi ni dia tidak nama janda. Maksudnya? Seluruh perempuan di dunia kalau suami mati dia akan jadi janda melainkan isteri Nabi. Sebab tu gelaran dia Ummul Mukminin, ibu mak kita, mak orang beriman. Masya-Allah. Tak boleh kita kahwin dengan isteri Nabi sampai kiamat. Kerana macam mak kita, mana boleh kahwin mak kita. Siapa kahwin dengan Nabi, dia Ummul Mukminin. Mak bagi semua orang beriman sampai kiamat. Itu lain. Maknanya sahabat-sahabat Nabi tak boleh buat kahwin dengan tu, dengan isteri Nabi. Tak boleh. Dia nak kahwin ni mesti janda. Kalau isteri orang boleh. Tak boleh dah, tak? Boleh kahwin. Dah. Nabi mati dah. Anbiya ini hidup di alam barzakh. Hidup yang sempurna. Masya Allah. Ini ilmu. Terima kasih, Ustaz. Ini ilmu. Okey, Zam, Ustaz, kita dah alhamdulillah
hampir dekat 2 sejam lebih dah kita bersama. Nampak apa ni, alhamdulillah meriah. Daripada tadi Ustaz, 4,000 dok turun sikit sebab mungkin ada lain tu. Dok luak-luak Ustaz. Dia ada komen kata, Allah suka juga dengar Zizan cakap Terengganu kata dia. Kata dia komen ni. Dia kata Terengganu. Macam kami Ustaz. Zizan di KL dia tak cakap Terengganu. Oh gitu pula. Kita cakap Terengganu. Oh dak cakap Tak cakap. Tak cakap. Biasa jumpa Ustaz Kuala Lumpur. Ada sekali tu hak malam tu. Oh malam tu je. Oh sibuk Zizan Kita ingat ke dia cakap Terengganu, tak cakap KL. Oh KL. Malam tu. Dia tanya malam tu, masa nak buat ramayang 1,000 orang tu, dia kata Ustaz nampak macam mana malam ni? Sebab saya nampak macam Joon macam tu. Banyak. Ada rindu sangat nak cakap tu. Sampai Joon. Rindu. Kita dah di ke penghujung. Okey, ada harapan Zizan. Masya-Allah, kita rasa teruja, rasa suka sangat apa yang di-sharekan oleh Zizan pada malam ni. Masya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah akan datang kita boleh banyak lagi program seumpama ini dengan Ustaz Azhar. InsyaAllah. Itu dia. Okey, ada apa harapan ataupun pesanan daripada Zizan untuk khususnya anak merdeka ni, anak muda, insyaAllah. Sila. Alright. Saya pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu, kepada Ustaz Azhar, Ustaz K, kepada penonton-penonton yang sudi live bersama saya pada malam ni. Terima kasih kerana doa-doa anda membuatkan saya ingin terus berada dalam industri ini, terus bekerja, berjuang. Ini semua berkat daripada doa anda dan juga orang kata semangat-semangat anda membuatkan saya rasa sayang sangat dengan kerjaya dan juga rezeki Allah bagi kepada saya. Dan tentang kemerdekaan, jangan pernah kita lupakan mereka, jangan pernah kita tinggalkan kemerdekaan. Kita terus mencari dan juga kita appreciate kemerdekaan orang-orang lama yang pernah berjuang untuk orang kata membebaskan kita untuk kita hidup aman hari ini. Alhamdulillah. Jadi apa pun saya ucapkan merdeka untuk Malaysia dan juga warga Islam seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Izan. Al-Fadhil Ustaz. Saya. Apa ni? Hak terbaru Ustaz. Ada juga orang suruh atau mesej ni tanya sikit berkenaan dengan Taliban sebelum Ustaz buat kesimpulan. Ramai orang nak dengar cerita Taliban Ustaz. Hak yang berlaku baru ni tu, yang berubah kerajaan baru ni tu, macam mana Taliban tu boleh sedemikian rupa boleh buat kepada negara Afghanistan tu Ustaz. Kalau boleh terangkan sikit Ustaz. Okey, pendek je pendek. Saya ni dewasa daripada zaman Taliban sampai sekarang. Dia mula-mula Rusia serang tak jajah Afghanistan tahun 79 lah. Dia masuk jajah, bunuh ramai orang Islam di sana dan bangkitlah pejuang-pejuang tanah air Afghanistan, antaranya Taliban. Nama Taliban ni maksudnya pelajar-pelajar pondok sekolah di sana. Yang ramainya daripada madrasah bangun berjuang. Jadi orang gelar Taliban, penuntut ilmu. Jadi alhamdulillah bertukar ganti mereka 2 kali dengan macam-macam dibom, dibunuh dan sebagainya, komunis dan sebagainya. Akhirnya baru-baru ini Taliban dapat mengambil alih seluruh Afghanistan dan mereka lari balik. Jadi sepatutnya kita sama-sama Islam patutnya kita meraihkan satu nikmat. Ini benda ni satu nikmat. Bila rakyat itu dapat mengambil balik negara dia sendiri, itulah satu kebaikan. Istimewa pula mereka ini adalah orang Islam, yang bermazhab Sunni di segi akidahnya, yang Hanafi di segi fiqhnya. Jadi kita sepatutnya tumpang gembira lah. Tidak ada satu mana kerajaan pun yang semua perfect, mesti ada lebih kurang.
Banyak sangat. Masa Taliban memerintah kali yang pertama itu, banyak fitnah dibuat oleh pihak barat dan sebagainya. Ni pun yang terbaru ada bom 2 hari lepas, itu pun baca dalam surat khabar di Europe pun mengesyaki daripada perbuatan ejen-ejen Amerika untuk huru-harakan negara orang Islam. Jadi kita sebagai umat Islam di Malaysia, kita bersyukurlah. Kalau negara kita dijajah oleh Jepun, kemudian kalah Jepun, kita dapat ambil alih pemerintahan kita sendiri yang memerintah. Sepatutnya kita sukalah, bersetuju. Tapi kenapa kita tidak bersetuju apabila Taliban mengambil alih negara dia sendiri daripada tangan penjajah? Nampak? Jadi kita ni jadi selfish, tidak adil tak mau. Ada kita suka, ada orang kita tak suka. Itu mereka sudah berjuang berpuluh-puluh tahun dapat ambil alih dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang kita tengok kecoh di lapangan terbang nak balik itu sebenarnya orang yang ada masalah. Kerana mereka rasa mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka, memberi maklumat kepada mereka selama ni tentang gerakan-gerakan Taliban. Jadi mereka rasa mereka akan dihukum bunuh dan sebagainya. Dan akhirnya pemerintah Taliban beri ucapan semua akan dimaafkan. Kita nak hidup dengan negara baru yang kita baru perintah dalam keadaan aman damai. Alhamdulillah. Jadi itulah, di mana saja umat Islam dapat kebaikan, kita patut tumpang bersyukur. InsyaAllah. Jadi cerita dalam Merdeka ini, ada dua cerita. Saya nak tanya tahu ke Dr. Zizang, di satu tempat dalam Malaysia ini, negara kita dak merdeka lagi, dia merdeka tak? Di mana di Malaysia ni? Jawab. Negara kita dak merdeka ni, dia merdeka dah. Ya. Tak tahu tak? Di Kedah. Nama tempat ni Pantai Merdeka. Baik. Bayo. Klik. Dah okey Ustaz, nasihat akhir Ustaz. Ni untuk itu Ustaz K pula. Ustaz K. Rima ni backend tak Rima? Backend. Ada satu sejenis Rima yang dot backend. Rima dia. Kita jawab Ustaz. Rima Rashidi. Salah, itu orang, nama je. Salah. Rima Serkah Ustaz. Backend. Ada dah baru ni dalam YouTube bahan orang. Bahan tuang dia. Ada bahan kau. Tahu tak jawapan dia? Nak tahu? Nak tak? Nak jawab Rima mampu. Dah tak? Dah merdeka mana gini? Gurau. Jangan marah dah. Dah. Tak pasti tak panggil dah. Allah pandang. Kena dia belakang ke dia. Allahu Akbar. Kena 2-0 lah. Kena 2-0 tadi. Dah, Ustaz baca doa. Saya macam nak berhak Ustaz. Baca doa. Ustaz Azhar. Ustaz K, saya nak berhak pula. Dari Zizan baca doa Azhar. Line tak molek. Sini. Ustaz. Ambil tabarruk Ustaz. Sila Ustaz. Sila Ustaz, macam. Tak ke? Ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فثق اللهم رابطتها
وثق اللهم رابطتها وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل واحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. آمين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع القريب وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, teman-teman saya Maya, insya-Allah lepas ni dia terus lagi program Ustaz. Ada lagi terus program ucapan-ucapan daripada pemimpin-pemimpin kerajaan, dan yang terakhirnya ialah yang amat berhormat, Menteri Besar akan menyampaikan perutusan kemerdekaan. Lepas tu insya-Allah tepat pukul 12 kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama, kemudian kita bersurai insya-Allah. Jadi mewakili kerajaan negeri lah Ustaz. Terima kasih banyak kepada Zizan yang sudi pada malam ni. Syukur sungguh-sungguh. Rakyat Terengganu ucap terima kasih dengan mini love. Mini love. Tu dia. Okey, Ustaz Azhar pun gitu juga. Alhamdulillah tak kering kursi malam ni. Dan kita sentiasa mengharap Ustaz pandu kita. Pandu rakyat Terengganu dengan ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah rakyat Terengganu dapat menilai sesuatu dengan agama insya-Allah. Inilah kita anak-anak muda khususnya, kita nilai perkara dengan ilmu dan jiwa merdeka kita ini, kita hargailah apa-apa yang telah dilalui oleh Tok kita dulu. Allahu Akbar, beratnya mereka menanggung beban sehingga kita dapat seumpama mana pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar dengan rasa segang, rasa seriklah untuk terus bersama insya-Allah. Kalau boleh kamu cadangkan malam merdeka ni, kalau boleh buat slot Mr. Zizan dengan Ustaz Azhar. Tanya soalan je. Setengah jam pun tak apa dah. Tiap bulan, tiap bulan. Allah memang orang kata. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita boleh ambil pengalaman Zizan, kita boleh ambil ilmu Ustaz untuk rakyat Terengganu khususnya insya-Allah. Terima kasih banyak semua Ustaz Zizan. Okey, kita bertemu lagi pada bicara yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.